Okay, hai, Assalamualaikum dan selamat pagi. Kembali bersama Cikgu Syiki. Hari ini kita dalam subjek PJPK untuk tingkatan 2. Unit yang kedua iaitu pergerakan berirama. Tarian yang kita akan pelajari pada hari ini bagi pergerakan berirama ialah tarian inang. Okey. Kamu tahu tak apa itu tarian inang? Okay, cikgu akan terangkan serba sedikit apa itu tarian inang. Tarian ini sering dipersembahkan di istana pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Okey, maksudnya tarian ni dah lama dah. Sebelum kita ada lagi dari zaman dulu-dulu. Tapi masa tu dia dikenali sebagai tarian Mak Inang. Okey, kemudian dia telah dimodernkan dan menjadi tarian inang. Maksudnya daripada tarian Mak Inang dimodernkan, dia menjadi tarian inang. Gerak tarinya lemah gemalai. Okey, kalau kamu tengok kepada gambar yang di atas ni, ini ialah contoh pakaian yang boleh dipakai semasa kita melakukan tarian inang. Di mana tarian ini dilakukan secara berpasangan. Okey, biasanya berpasangan. Ada lelaki dan perempuan, di mana lelaki memakai pakaian Melayu bersamping, baju Melayu bersamping, bersongkok. Kalau yang wanita boleh berkebaya ataupun pakaian tradisional lain yang lebih sesuai lah dengan pergerakan ni. Sebab pergerakan ni dia lemah gemalai. Okey, lemah gemalai ni maksudnya dia lembut. Okey, dia tidak ada pergerakan yang terlalu besar. Okey, kita akan tengok asas gerakan tarian inang. Yang pertama ialah setempat, pergerakan setempat. Kaki diangkat berselang-seli pada satu tempat dalam kiraan 8. Tangan dihayut ke hadapan dan ke belakang. Okey, kamu boleh rujuk kepada gambar. Okey. Kita perlu berdiri tegak dahulu di satu tempat di atas lantai yang rata. Okey, kemudian angkat kaki kanan, kemudian buka, angkat kaki kiri. Maksudnya kaki kanan dan kaki kiri tu berselang-seli lah diangkat, dan pergerakan tangan juga berselang-seli. Okey, pergerakan setempat ini ialah pergerakan bukan lokomotor. Okey, pergerakan setempat ialah pergerakan bukan lokomotor. Okey, maksud pergerakan bukan lokomotor ialah pergerakan statik yang tidak melibatkan perubahan tempat. Okey, kalau kita melakukan pergerakan setempat, kita hanya berada di tempat itu sahaja. Kita tidak bergerak ke tempat lain. Okey, kita cuba gerakkan kaki kita kiri dan kanan. Dan mungkin kita ada buat pergerakan tangan. Okey, contoh lain pergerakan bukan lokomotor ialah seperti mengangkat tangan, duduk dan membongkok. Okey, maksudnya kita masih lagi di tempat yang sama, berada di tempat yang sama, tak ada berlaku pergerakan. Badan kita ni tak berganjak, tidak berganjak ke kawasan lain. Itu ialah pergerakan bukan lokomotor. Okey, seterusnya asas yang kedua ialah maju undur. Okey, kalau kita lihat di sini, kita bergerak ke hadapan dalam kiraan 8 dan kita undur. Okey, ataupun patah balik juga dalam kiraan 8. Okey, kalau tadi pergerakan setempat, berdiri tegak saja, kaki kiri kanan angkat. Okey, yang ini kita dah melangkah ke hadapan dan ke belakang. Okey, jadi pergerakan ni ialah pergerakan lokomotor, di mana dia melibatkan perubahan tempat dan kedudukan. Okey, contoh lain pergerakan lokomotor ialah contoh macam berlari, berjalan, melompat. Sebab kedudukan akhir kita tu dah berubah. Kita melakukan pergerakan. Okey, seterusnya ialah ragam C, kanan dan kiri. Badan sedikit membengkok. Kita bergerak ke arah kanan membentuk huruf C dalam kiraan 4 dan berundur kembali dalam kiraan 8. Kemudian bergerak ke arah kiri dengan mengulangi langkah yang sama. Okey, maksudnya kita akan melakukan pergerakan ni dalam bentuk C. Kalau tadi ke hadapan dan ke belakang, yang ini dalam bentuk C, seperti gambar rajah lah. Okey,
ragam C ni juga ialah pergerakan lokomotor sebab berlakunya perubahan tempat dan kedudukan. Okey, ragam seterusnya ialah ragam L. Okey, badan masih lagi sedikit membengkok, bergerak ke hadapan dalam kiraan 4, kemudian pusing ke kanan dalam kiraan 8. Kemudian berundur. Okey, berundur dan bergerak ke kiri. Okey, ini kalau tadi C, bentuk C, macam huruf C. Kalau ini macam huruf L. Okey, ragam L ini juga ialah pergerakan lokomotor sebab kita bergerak. Kita bergerak. Okey, kalau tengok dekat gambar dia ada nombor kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8. Okey. Okey, ragam seterusnya ialah ragam acah. Okey, ia ialah gabungan sebab dia kita akan duduk setempat, bermula dengan duduk berdiri setempat dahulu. Okey, kemudian dia ada pergerakan ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang. Okey. Badan kita sedikit membongkok. Okey. Okey. Jadi itu tadi ialah asas tarian inang. Okey, dia ada dua. Bukan lokomotor dan lokomotor. Okey, untuk bukan lokomotor ialah pergerakan setempat. Okey, berdiri tegak, kaki kiri dan kanan sahaja yang melakukan pergerakan. Tangan tu memang setiap ragam tu adalah. Okey, kaki dia tak berganjak, dia di tempat yang sama. Okey, kita berdiri tegak. Okey, kalau lokomotor pula dia ada perubahan tempat. Okey, itu maju undur, ragam L dan ragam C. Okey? Maju undur, ragam L dan ragam C. Okey, ada 3 ni. Okey, jadi kamu perlu bezakan di antara pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor. Contoh kalau cikgu berlari. Okay, cikgu berlari ialah pergerakan lokomotor sebab dari titik A pergi ke titik B, dia dah berlaku perubahan tempat. Okey. Tapi kalau cikgu, contoh cikgu duduk, kemudian cikgu goyang macam ni. Okey, cikgu duduk tapi cikgu goyang. Itu ialah bukan lokomotor sebab cikgu tak berubah tempat cikgu. Masih di tempat duduk yang sama. Okey, jadi kamu kena faham yang itu. Untuk pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor bagi tarian inang. Okey, jadi hari ni, minggu ni itu sahaja. Kamu perlu buat latihan pengukuhan berkaitan dengan berkaitan dengan tarian inang. Kita akan tengok latihan tu berkaitan dengan pergerakan lokomotor dan pergerakan bukan lokomotor. Okey, sampai kita bertemu lagi. Assalamualaikum.